berjumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Baik, kali ini cikgu akan berkongsi sejarah tingkatan 4, video kedua dalam bab 2 iaitu 2.2 perkembangan idea nasionalisme di Barat. Sebagai pengenalan, idea nasionalisme di Barat adalah menentang pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan terhadap hak rakyat dan juga kebebasan rakyat. Contoh nasionalisme anti-raja adalah revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Selain dari itu, idea nasionalisme di Barat juga memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Contoh nasionalisme anti-penjajahan adalah revolusi Amerika. Di dalam tajuk 2.2 ini kita akan lihat 3 subtajuk, iaitu yang pertama adalah revolusi keagungan pada tahun 1988, yang kedua adalah revolusi Amerika pada 1776 dan yang terakhir adalah revolusi Perancis pada 1789. Mari kita lihat lokasi di dalam peta di mana revolusi keagungan adalah di England, yang kedua revolusi Amerika di Amerika, dan yang ketiga revolusi Perancis di negara Perancis. Ini adalah garis masanya, di mana dimulai oleh revolusi keagungan di England pada 1688, diikuti oleh revolusi Amerika pada 1776 dan diakhiri oleh revolusi Perancis pada 1789. Mari kita lihat subtajuk yang pertama, iaitu revolusi keagungan 1688. Revolusi keagungan juga dikenali sebagai Glorious Revolution, di mana dia berlaku di England. Antara idea perjuangannya adalah keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Revolusi keagungan ini tercetus berikutan daripada tindakan Raja James II membelakangkan parlimen untuk mengubah undang-undang. Keadaan ini menyebabkan ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak iaitu Raja James II, di mana mereka ini disokong oleh Mary II dan suaminya iaitu Raja William of Orange dari Belanda. Seterusnya, keadaan ini menyebabkan Raja James II melarikan diri ke Perancis. Mengapa dikenali sebagai revolusi keagungan? Ini kerana dalam revolusi keagungan ini berlaku peralihan kuasa dengan aman tanpa pertumpahan darah. Kesan daripada revolusi keagungan ini adalah Mary II dan William of Orange telah mengambil alih pemerintahan. Semasa pemerintahan Mary II dan juga William of Orange, kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan telah dimantapkan. Selain dari itu, Bill of Rights digubah dan ini memberi keutamaan kepada parlimen untuk mengubah undang-undang dan juga mengutip cukai. Ini adalah Bill of Rights yang digubah pada 1989, di mana dia telah ditandatangani oleh William of Orange dan juga Mary II sebagai pemerintah. Dalam Bill of Rights ini mengehadkan kuasa monarki raja dan meningkatkan status parlimen. Di dalam juga digariskan hak individu tertentu. Antara tokoh yang memainkan peranan penting di dalam revolusi keagungan adalah John Locke.
di mana beliau telah menghasilkan 2 treatises of government. Di dalam karya ini, John Locke telah mempopularkan prinsip raja berperlembagaan dan menolak konsep raja berkuasa mutlak. Seterusnya, beliau menegaskan kerajaan perlu diasaskan atas persetujuan antara pemerintah dan juga rakyat. Subtajuk kedua, Revolusi Amerika pada 1776. Perjuangan revolusi ini adalah reaksi daripada orang Amerika menentang penjajahan British, di mana hak penduduk Amerika tidak dilindungi walaupun Amerika merupakan sebahagian daripada Empire British. Apa yang berlaku adalah 13 tanah jajahan British di Amerika telah menentang Akta Memungut Cukai. Antara contoh cukai adalah Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan juga Akta Teh. Baik, kita melihat tanah jajahan British di Amerika. Yang pertama adalah Virginia di nombor 1. Tanah jajahan yang kedua adalah Massachusetts di nombor 2. Yang ketiga adalah New Hampshire. Yang keempat adalah Maryland. Tanah jajahan British yang kelima di Amerika adalah Connecticut. Yang keenam adalah Rhode Island. Yang ketujuh adalah Delaware. Yang ke-8 adalah Carolina Utara. Yang ke-9 adalah Carolina Selatan. Tanah jajahan British di Amerika yang ke-10 adalah New York. Yang ke-11 adalah New Jersey. Tanah jajahan yang ke-12 adalah Pennsylvania. Dan yang terakhir adalah Georgia. Di dalam Revolusi Amerika, slogan tiada cukai tanpa perwakilan ini kerana tiada wakil Amerika ke dalam Parlimen British. George Washington telah mengetuai Kongres yang ditubuhkan oleh pemimpin di 13 tanah jajahan ini dan seterusnya mengisytiharkan perang terhadap British bagi memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Di dalam Kongres ini telah meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika pada Julai 1776 yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Mari kita lihat kandungan perisytiharan kemerdekaan Amerika. Di dalam pengisytiharan kemerdekaan Amerika ini menegaskan jika kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan juga kebahagiaan penduduknya, keadaan ini menjadi hak kepada penduduk untuk membentuk kerajaan baharu. Revolusi Amerika berakhir pada 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika dan 13 bekas tanah jajahan British ini digabungkan dan seterusnya dinamakan Amerika Syarikat. Kemudian sistem pemerintahan demokrasi telah diperkenalkan di negara Amerika Syarikat. Subtajuk yang ketiga adalah Revolusi Perancis pada 1789. Di dalam revolusi ini memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan, di mana golongan pemikir Perancis iaitu Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Jean-Jacques Rousseau telah menulis The Social Contract di mana di dalamnya mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan. Ia juga digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut beliau,
Kedaulatan suara rakyat adalah lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan juga birokrasi. Sasaran revolusi Perancis adalah terhadap pemerintahan autokratik, iaitu Raja Louis XVI yang memerintah pada 1774 sehingga 1792 dan juga golongan bangsawan. Ini kerana mereka telah memonopoli keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi telah mengempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik, seterusnya menggulingkan Raja Louis XVI. Kesan daripada revolusi Perancis adalah kemunculan Republik Perancis dan mengakhiri sistem pemerintahan beraja Perancis. Sebagai perumusan, idea nasionalisme Barat tercedus atas kesedaran dan juga kebangkitan bagi memperjuangkan kedaulatan negara, iaitu dengan menekankan hak dan juga prinsip kedaulatan rakyat. Selain dari itu, idea nasionalisme Barat juga memberikan iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup. Idea nasionalisme Barat ini tersebar di luar Eropah, termasuklah Asia dan juga Asia Tenggara. Baik, cikgu rasa setakat ini sahaja video cikgu pada kali ini. Semoga video ini akan dapat membantu anda agar lebih memahami tajuk ini. Sekiranya anda dapati video ini bermanfaat pada anda, jangan lupa kongsi kepada rakan-rakan anda. Semoga perkongsian ini akan dapat memberikan kebaikan kepada anda semua. Sampai jumpa lagi. Bye.